Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan anak-anak murid sekolah rendah Islam Hidayah tahun 5 dan tahun 6 Panet berada dalam keadaan sihat. Tahniah kerana berjaya menghadirkan diri bagi program Qiyam pada malam ini. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada malam ini, InsyaAllah kita buka majlis kita dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. InsyaAllah Ustazah ucapkan tahniahlah kepada anak-anak. Okey. Kalau anak-anak perasan, pada minggu lepas telah diadakan program Qiyam bagi aulad. InsyaAllah pada minggu ini kita laksanakan program Qiyam bagi anak bagi banat kuda untuk tahun 5 dan 6. Okey. Program Qiyam ni memang program yang sentiasa diadakan bagi oleh pihak sekolah lah, oleh unit pembangunan saksiah dan murid. Okey. Program sebegini pentinglah untuk memberi makanan rohani pada anak-anak, menguatkan jati diri anak-anak, menguatkan emosi, fizikal, mental ni. Kita nak bukan fizikal je kuat, kita nak dalaman tu kita kuat. Okay? Bukan setakat dengan ceramah saja, insyaAllah. So akan ada beberapa aktiviti yang anak akan sambung selepas inilah. Okay? Jadi sekolah telah menjemput penceramah kita iaitu Ustazah Nur Raihan binti Nurdin. Beliau merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Agama Al-Quran Al-Watin. InsyaAllah tajuk ceramah kita lah malam ini, jagalah maruah diri kerana dirimu begitu berharga. Okay, Ustazah tanpa buang masa lah, dengan sukacitanya menjemput Ustazah Nur Raihan untuk menyampaikan ceramahnya. Okay, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Okay, Ustazah harapkan walaupun tahun ni kita bertemu secara online, tapi harapnya semangat anak-anak, rasa bersungguhnya anak-anak untuk tetap konsisten ikut program-program seperti ini sentiasa ada. Okay, baiklah, untuk malam ni Ustazah diberi tugasan untuk menyampaikan tajuk jagalah maruah diri kerana dirimu begitu berharga. Okey, kita pergi dekat slide yang pertama. Okey, sebelum Ustazah slide yang pertama. Okey, sebelum kita teruskan, mungkin ramai lagi yang tak kenal kan siapa Ustazah. Okey, Ustazah berikan sedikit pengenalan lah. Okey, nama Ustazah Nur Raihan binti Nurdin. Ustazah dah berkahwin. 3 orang cahaya mata, insyaAllah nak masuk yang keempat. Sekarang Ustazah tengah mengandung 33 minggu. Okay, suami Ustazah namanya Muhammad Hairul Akmal bin Abdul Aziz. Anak-anak Ustazah ada 2 orang dekat Sekolah Hidayah. Okay, Ilyas, Asma dan nombor 3 Nusaibah 5 tahun. Sehingga ke hari ini Ustazah bertugas di Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wadin dan Ustazah tinggal di Kampung Bendahara Johor Bahru. Okay, sedikit pengenalan lah daripada Ustazah. Okay, seterusnya. Okay, berdasarkan tajuk kita tadi kan yang Ustazah bagi tahu. Jagalah maruah diri. Jagalah maruah diri. Slide yang ketiga. Untuk malam ni, insyaAllah Ustazah akan berikan fokus pada 4 perkara. Kita akan mulakan daripada yang pertama, dalil kewajipan menutup aurat. Kenapa kita kena tutup aurat? Kenapa kita kena tutup aurat tu Allah dah terangkan. Okay, nanti Ustazah akan ceritakan. Okay, nombor 2. Selama ni kita faham kalau namanya pergaulan antara lelaki dan perempuan, maksudnya mungkin ada yang kenali sebagai ukhuwah, ada yang kenali ia sebagai ikhtilat, ada juga yang faham itu sebagai halwat. Tapi setiap perkara tu ada perbezaan. Okay? Nanti Ustazah akan ceritakan. Okay, nombor 3. Apa isu-isu yang sering kali berlega-lega kalau kita bincangkan tentang tajuk berkenaan ikhtilat ataupun ukhuwah ataupun halwat ni. Dan akhir sekali, nombor 4, okey,
Kalau sekiranya ia dibenarkan, macam mana caranya? Pergaulan bagaimana yang dibenarkan oleh Islam untuk kita? Okay, kita tengok yang pertama dulu. Dalil kewajipan menutup aurat. Okay, slide yang seterusnya. Okay, dalil kewajipan menutup aurat. Apa dia dalil dia? Okay, kita boleh tengok dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Okay, maksudnya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan ataupun auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung di ataupun ke atas dadanya. Surah An-Nur. So nak kata macam ni anak-anak. Allah wajibkan ke atas kita tutup aurat. Parasnya macam mana? Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan nampak tu. Kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat tu maksudnya apa? Muka kita, tapak tangan kita. Yang lain semua kena tutup. Okay. Dan kita wajib jaga perkara ini supaya kita dapat hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang akan membinasakan diri kita. Allah sayang kita, sebab itulah Allah nak pelihara kita. Kita wajib tutup aurat kita. Dan apa kaitan aurat, menutup aurat ni dengan apa yang kita nak ceritakan lepas ni? Okay. Next, kita boleh tengok. Okay, tadi kita dah ceritakan tentang perbezaan dalil tentang kewajipan menutup aurat kan. Okey, sekarang ni Ustazah nak Antuna faham apa beza antara ihtilat, ukhuwah dengan halwat. Okey, tiga-tiga perkara nampak macam biasa. Nampak macam sama, tapi sebenarnya ada beza. Okey, kalau Antuna tengok sendiri dekat slide yang kat depan ni kan, Ustazah ada letakkan 4 situasi. Contohlah situasi yang pertama. Okay, cerita dia macam ni. Kami ada geng BFF, best friend forever lah kan. Aidil, Akasha, Intan, Nora dan Bella. Okay, hujung minggu biasanya kami akan keluar sama-sama. Pergi makan ke, pergi tengok movie ke. Bila dah rapat macam ni, jadi tak kisah kalau sesama kami duduk bersebelahan. Baik lelaki atau perempuan. Bertepuk tampar tu biasa, nama pun BFF kan. Bukannya duduk kat bilik gelap pun. Salah ke? Salah ke? Nampak kat sini macam boleh je sebab perempuan lebih daripada lelaki. Kan? Lepas tu pula keluar ramai-ramai. Boleh ke sebenarnya? Okay, itu situasi yang pertama. Okay, nanti kita akan bincangkan. Okay, situasi yang nombor 2. Kita tengok yang bawah tu. Tahun 2021 ini adalah tahun terakhir kami berseri. Kami bercadang nak buat jamuan akhir tahun di hotel. Semua akan turut serta termasuk guru-guru, pelajar aulat dan banat. Urus setia majlis akan asingkan tempat duduk aulat dan banat. Boleh tak? Bolehkah? Maksudnya ada juga lelaki dan perempuan. Tapi kat sini urus setia kata dia akan asingkan tempat duduk. Okay, soalannya boleh ke tak? Okay, itu soalan ataupun situasi yang kedua. Okay, situasi yang ketiga. Tengok yang atas tu . Tahun ni saya diamanahkan untuk menjadi pengawas sekolah. Bila ada mesyuarat pengawas, biasanya akan berjumpa semua pengawas aulat dan banat di bilik pengawas. Aulat di depan, banat di belakang. Kalau dalam Islam, dibolehkan ke berkumpul seperti ini? Maksudnya awak meeting tu kat dalam, Antuna meeting kat dalam bilik. Tapi dalam bilik tu, yang lelaki kat depan, yang perempuan kat belakang. Boleh ke tak? Okay, dah akhir sekali. Ada seorang aulat ajak jumpa kat kelas, hujung sekali sebelah padang. Dia nak bagi coklat. Dia kata dia suka tengok saya senyum. Boleh ke saya jumpa dia kat situ pun jumpa juga. Tapi sekarang ni jumpa dekat tempat yang orang tak nampak. Lelaki, perempuan. Kita ada 4 situasi. Nampak lebih kurang sama. Maksudnya ada lelaki, ada perempuan. Ada yang ramai tapi duduk dekat bilik. Ada yang berdua-duaan.
Okey, kita tengok next slide untuk kita tahu apa istilah bagi setiap situasi ni. Okey, next slide. Okey. Kat sinilah jawapannya. Kalau yang pertama tadi tu, kan, dia kata dia BFF. Walaupun yang lelaki tu lagi sedikit daripada perempuan. Tetapi ikhtilat seperti ini diharamkan. Sebab apa? Sebab benda tu sia-sia. Okey? Dia bukannya keperluan. Bukannya keperluan yang terdesak. Okey? Dia saja-saja. Bila macam ni, dia adalah ikhtilat yang diharamkan. Okay, kalau yang kat bawah tu, walaupun kata nak buat jamuan dekat hotel, tapi ada usaha untuk asingkan lelaki dengan perempuan. Lelaki satu meja, perempuan satu meja. Kan? Kalau macam ni, ikhtilat yang diharuskan. Okay? Yang diharuskan maknanya dibolehkan lah. Okay. Sebab apa? Sebab menjaga hukum-hukum syarak. Lepas tu ada keperluan sebab ini tahun akhir kan. Ini mesyuarat sekolah kan. Jadi perkara ini dibenarkan. Okay, kita tengok yang nombor 3. Yang pasal jamuan ni tadi. Okay, ini namanya liqa' ukhuwah. Kalau liqa' ukhuwah juga dibenarkan. Sebab apa? Ada usaha untuk asingkan tempat lelaki dan perempuan. Dan paling akhir sekali, situasi yang ni. Ini yang paling bahaya. Nampak macam biasa-biasa. Tapi bila mana ada lelaki dan perempuan berdua-duaan, lepas tu pula motifnya nak bagi coklat, nak jumpa. Kan? Ini namanya halwat. Ini yang diharamkan dalam Islam. Ustazah harap Antuna dapat fahamlah apa perbezaan setiap situasi ni. Okay, next. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, kenapa tadi Ustazah berikan situasi dulu? Sebab biasanya kalau kita nak cerita dari sudut pengertian, cerita dari sudut dia punya hukum, tapi tak tengok dia punya situasi, takut anak-anak tak faham kan? Sebab tu tadi Ustazah bagi situasi dulu. Okay, sekarang bila dah faham contoh situasi, barulah Ustazah ceritakan tentang apa beza pengertian, hukum, dalil dan contoh bagi ketiga-tiga perkara tadi. Apa dia? Ikhtilat, ukhuwah dengan halwat. Okay, kita tengok next. Okay, beza bagi setiap perkara tu. Okay, pengertian ikhtilat. Dalam bahasa Melayu, dia bermaksud bercampur ataupun bergaul. Bergaul ataupun bercampur. Boleh tengok dalam Kamus Dewan lah. Surat 357. Okay, dalam bahasa Arab, pergaulan sinonim dengan ikhtilat. Maksudnya dalam bahasa Arab, pergaulan tu dinamakan ikhtilat. Okay, boleh rujuklah dalam Mu'jam Al-Wasit. Okay, kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qadawi dalam Fatwa Mu'asarah ataupun Fatwa Kontemporari, beliau menegaskan bahawa istilah ikhtilat ni asing dalam kamus Islam. Asing tu maksudnya apa? Okay, ianya baru dipakai dalam penulisan ulama' mutaakhirin ataupun ulama' yang terkemudian. Istilah yang lebih sesuai berbanding ikhtilat mungkin ialah liqa' atau pertemuan ataupun musyarakah, penyertaan. Okay, Ustazah nak bagi faham lagi sekali. Ikhtilat ni sebenarnya dia bukan satu perkara yang memang ada masa zaman Rasulullah dulu, tak. Dia satu perkara yang baru. Perkataan ikhtilat tu benda yang baru. Sebab masa zaman Rasulullah, bila mana dah masuk Islam, Rasulullah ajar sahabat-sahabat supaya menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okay. Yang sekarang ni je baru timbul perkataan ikhtilat tu. Okay, kenapa? Okay, tengok next tu. Kemasukan istilah ikhtilat ini dalam dunia Islam menunjukkan penyertaan pengaruh-pengaruh asing dalam menentukan istilah itu sendiri. Okay. Pengaruh asing tu maksudnya apa? Pengaruh budaya barat, pengaruh orang-orang, ialah barat kan membawa dia punya identiti meresap masuk dalam budaya kita, budaya orang Islam kan. Okay. Dan ini ada kaitannya dengan perubahan sosial budaya umat Islam yang diwarnai corak pergaulan barat. Macam Ustazah katakan tadi lah, bila mana barat mula datang, macam negara kita mula datang menjajah negara kita.
apa yang dia bawa tu bukan setakat penjajahan fizikal, malah penjajahan mental. Dia mengajar kita supaya mengasingkan agama daripada kehidupan. Dan perkara itulah yang menyebabkan sedikit sebanyak mempengaruhi pergaulan antara lelaki dan perempuan sesama orang Islam. Okay, itu definisi ataupun pengertian bagi perkataan ikhtilat. Kalau ukhuwah, ini sinonim dengan kita. Orang Islam biasa guna perkataan ukhuwah. Okay, ukhuwah ialah hati dan jiwa ditautkan dengan akidah. Pegangan kita lah kan. Akidah adalah ikatan yang paling kuat dan berharga. Ukhuwah adalah saudara bagi iman. Perpecahan adalah saudara bagi kekufuran. Okay, maknanya dalam kalangan orang-orang Islam, kita mudah untuk memahami apa maksud ukhuwah. Okay, sebab dia lawan bagi perkataan berpecah kan. Okay, kekuatan yang paling ampuh ialah kekuatan kesatuan. Tiada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah ialah kesejahteraan hati terhadap saudara se-Islam. Dan yang paling tinggi ialah isar. Okay, isar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Okay, ukhuwah hanya akan dirasai oleh mereka-mereka yang berjuang dan berdakwah. Ini masalah pana dalam risalah taklim. Okay, settle pengertian tentang ukhuwah. Dan akhir sekali halwat. Okay. Halwat ni apa dia? Bercampur juga, tapi bercampur secara tercela. Percampuran yang Allah cela, Allah murka. Okay. Benda ni haram. Okay. Nampak tak kat sini? Bergaul lelaki dan perempuan ikut pada situasi, ikut pada siapa orangnya, tempatnya, macam mana keadaannya pun ada beza. Bezanya ada 3. Yang pertama ikhtilat, yang kedua ukhuwah, yang ketiga halwat. So setiap kali kita berada dalam sesetengah keadaan ataupun situasi, kita kena pastikan kita ni kalau bergaul lelaki dengan perempuan, kita berada dalam situasi yang mana satu. So kita tahu, kalau ini harus Allah benarkan. Kalau macam ni tak boleh ni, haram. Allah tak benarkan. Okay, okay, next. Terusnya. Okay. Kalau nampak kat depan ni, okay, bulatan yang besar tu namanya hubungan sesama manusia. Kita manusia ni ada lelaki, ada perempuan. Ikhtilat, ukhuwah dan halwat, ketiga-tiga ini berada dalam hubungan sesama manusia. Okay. Cuma yang membezakan dia tadi apa? Tadi kan Ustazah dah bagikan dia punya contoh situasi, apa pengertian dia. Kita dengan akal yang Allah berikan pada kita, kita kena tahu, kita kena berfikir. Kita kalau pada masa tersebut berada di situasi yang mana satu. Okay, macam Ustazah kata tadilah. Adakah kita berada dalam keadaan ikhtilat yang Allah benarkan, Allah haruskan, atau kita berada dalam ikhtilat yang Allah haramkan, ataupun kita berada dalam situasi liqa' ukhuwah, ataupun na'udzubillahi min zalik, kita berada dalam keadaan halwat. Okay. Benda tu kita kena fahami, berfikir dengan akal untuk tentukan apa keadaan kita pada masa tersebut. Okay, next. Nak mudah faham contoh, kita ada kat dalam satu dewan yang besar. Okay, kenapa Ustazah buatkan kotak-kotak untuk bezakan tu? Nak bagi faham, okay. Kalau ikhtilat ni kan ada 2. Satu haram, satu lagi harus. Kalau contohnya lah, kita dekat tempat dewan yang besar tu, ada lelaki, ada perempuan. Tapi waktu tu, kita bercampur dalam keadaan kita bincang perkara-perkara yang lara. Satu meja tu campur lelaki perempuan. Cerita benda yang lara, cerita benda-benda yang tak berfaedah. Kadang ada kawan semeja kita yang bertepuk tampar. Agak-agak itu ikhtilat yang macam mana? Mestilah ikhtilat yang Allah haramkan. Tak boleh kan? Sebab kita tak jaga batas lelaki dan perempuan. Tapi kalau sekiranya, contoh, satu meja tu ada, satu meja tu ada lelaki tapi ada juga perempuan, tapi bincangkan pasal apa? Mungkin cerita tentang perkara yang berkenaan mesyuarat, atau lebih bagus lagi kalau sekiranya mengasingkan satu meja lelaki, satu meja perempuan,
bincang tentang perkara-perkara yang perlu nak dimesyuaratkan kan. Dan benda tu memang benda yang syar'i. Okay? Kita tak lara, kita tak cerita perkara-perkara yang sia-sia. Okay? Benda tu diharuskan. Okay? Banding kalau sekiranya liqa ukhuwah. Okay? Liqa ukhuwah maksudnya, contoh ni L, ni P kan. Maksudnya memang dah siap-siap asingkan. Okay, kalau sekiranya bukan perbincangan, mungkin contohlah macam tadi kan, jamuan air tahun ke, kan, dah diasingkan tempat. Itu pun diharuskan. Sebab apa? Benda tu walaupun contohlah awak bercerita perkara-perkara yang macam saja sembang dengan kawan-kawan, tapi tempat tu dah diasingkan. Okay, benda tu tak perlu diharuskan. Okay, yang bahaya bila mana yang akhir sekali tu kat bawah tu. Duduk kat dalam bilik, orang tak nampak. Lepas tu berdua-duaan. Itu namanya halwat. Okay, dapat bezakan keadaannya. Okay, next. Okay, ni tadi Ustazah dah ceritakan lah kan. Cuma Ustazah refresh balik lah. Okay, apa hukum ikhtilat? Kalau dalam Islam, kita ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okay, kalau ikhtilat ni apa hukum dia? Okay, harus ke, makruh ke, haram? Rasanya dah boleh fikir kan setakat apa yang Ustazah ceritakan tadi kan. Okay, next. Okay, yang pertama. Okay, pengertian ikhtilat. Ni tadi pun Ustazah dah ceritakan. Tapi Ustazah buat secara ringkas. Apa dia? Untuk mudah faham. Kalau ikhtilat, bercampur, bergaul. Kalau ukhuwah, hubungan sesama umat Islam yang diikat dengan akidah Islamiah, iman dan taqwa. Tapi kalau halwat, percampuran yang dicela. Hukum pula, ikhtilat dia ada dua. Sama ada dia haram, kalau apa. Harus, kalau apa. Tadi Ustazah dah explain kan. Okay, kalau ukhuwah tu harus. Dan akhir sekali halwat, dua-duaan lelaki perempuan, itu confirm haram. Okay, nampak beza dia. Okay, next. Okay, kalau tengok pada hukum ikhtilat, menurut Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Mufassalati Ahkamil Mar'ah jilid ketiga muka surat 422, hukumnya terang-terang haram. Walau bagaimanapun Syekh Abdul Karim Zaidan menyebutkan harus untuk beberapa keadaan. Okay. Yang pertama, harus kerana terpaksa ataupun darurah. Kedua, harus kerana keperluan ataupun hajat. Okay. Apa maksud darurah? Apa maksud hajat? Okay, kita tengok next. Ini, Ustazah bagi contoh situasi. Yang namanya darurat tu, contohnya ada doktor perempuan nak selamatkan nyawa seorang lelaki dekat hospital. Kan, dah keadaan tengah kecemasan tu kan. Tengok patient yang ada dekat depan awak perempuan. Tengok patient depan awak lelaki. Tak kawan kata tak nak saya tak boleh nak rawat sebab dia lelaki. Tak boleh kan? Sebab pada masa tu tengah darurat, tengah terpaksa. Kalau doktor tu lambat untuk bertindak, ia akan menyebabkan kehilangan nyawa. So kena bertindak cepat, uruskan pesakit tersebut. Ataupun seorang lelaki nak selamatkan perempuan yang kemalangan. Tiba-tiba aksiden, dalam keadaan jatuh motor, berdarah dan sebagainya. Tak boleh nak uruskan. Orang lelaki yang ada dekat sekeliling tu perlu bantu sama-sama untuk uruskan. Okay, itu contoh darurat. Okay, kalau sekiranya hajat, macam contoh, awak kat dalam kelas, Antuna kat dalam kelas belajar. Dalam kelas, kalau kat sekolah sekarang ni kan campur lelaki dengan perempuan. Cuma Alhamdulillah kat sekolah Antuna asingkan tempat kan. Lelaki kat depan, perempuan kat belakang. Itu hukumnya harus. Harus sebab apa? Sebab sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Okay. Yang seterusnya, jika dalam keadaan sedang berdakwah, perbincangan yang memerlukan pelibatan lelaki dan perempuan. Macam Ustazah kata tadi itulah kan. Walaupun mungkin terpaksa duduk satu meja sebab dah tak ada option. Sebab bilik tu kecil, ada satu meja, tapi lelakinya tu mungkin berapa orang? 5 orang, perempuan mungkin 6-7 orang. Okey, tak apa. Sit dekat satu tempat yang sama. Tapi pastikan perbincangan tu adalah satu perbincangan yang betul-betul menepati syariat. Okey, kita bincang tentang dakwah ke, kita bincang tentang perkara-perkara yang Allah
redha. Okey. Okay, next. Seterusnya. Okay, tadi Ustazah dah ceritakan apa dia pengertian dia, apa dia hukum dia. Okay, kalau tengok pada dalil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kalau menurut hadis pula, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Kerana bagi engkau adalah pandangan yang pertama dan bukan hak engkau pandangan berikutnya. Maksudnya apa? Contoh pada masa tu kita ternampak satu perkara yang contohlah orang sedang berpakaian dengan pakaian yang mengaibkan kan, tak menutup aurat dan sebagainya. Yang pertama tu Allah maafkan. Tapi kalau kita masih lagi melihat untuk pandangan yang seterusnya, na'udzubillah min zalik, itu perkara yang tercela. Okay. Dalil yang seterusnya, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah ataupun perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maksudnya dia nak kaitkan dengan istilah ukhuwah tu lah. Kan? Kita berukhuwah sebab kita sesama Muslim adalah bersaudara. Itu kena jaga. Ukhuwah yang perlu dijaga. Okay? Dan akhir sekali, yang dalil berkenaan halwat. Okay, jangan dekati zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatu wa sa'a sabila. Okay, jangan mendekati zina sebab ia adalah seburuk-buruk jalan. Okay, next. Okay. Pergaulan yang dibenarkan oleh Islam. Okay, tadi kita dah ceritakan beza bagi setiap definisi pengertian tadi. Okay, kalau macam tu apa yang boleh kita buat? Kita nak kena tahu juga kan. Bergaul yang macam mana yang Allah benarkan. Okey, dia dibenarkan kalau sekiranya kita berada di tempat-tempat tertentu saja. Contohnya tempat beribadah. Kita pergi masjid, kita pergi surau, kita sedang beribadah. Waktu beribadah tu mungkin contohlah waktu dengar ceramah. Kita dengar ceramah yang penyampainya tu ustaz. Okey, benda tu tak jadi masalah. Kan? Selagi mana yang lelaki duduk dekat saf depan, perempuan duduk dekat saf belakang. Okay, kalau menuntut ilmu dalam kelas ada lelaki dan perempuan, selagi mana kita menjaga batas. Lelaki duduk kat depan, perempuan duduk kat belakang. Lepas tu pula tujuan kita memang untuk menuntut ilmu Allah. Ya, benda tu tak jadi masalah. Medan perang. Adakah perang tu hanya terlibat orang lelaki sahaja yang terlibat? Tak. Sama Rasulullah dahulu, Rasulullah turut melibatkan orang perempuan dalam medan perang. Sebab apa? Orang perempuan ni fungsinya untuk beri bantuan dari sudut kalau sekiranya ada tentera mujahidin, tentera-tentera Islam yang cedera, bantu dari sudut perubatan, berikan minuman, makanan. Tapi dalam keadaan tu, kita punya batas pergaulan tetap terjaga. Okey? Itu tempat-tempat tertentu. Nombor 2, bilangan yang ramai. Maksudnya apa? Bilangan yang ramai sehingga tidak dikatakan sebagai halwat. Contohnya, bilangan perempuan melebihi bilangan lelaki. Kebiasaannya memang perlu orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Okey, nombor 2. Nombor 3, keperluan ataupun terdesak. Percampuran tersebut merupakan satu keperluan. Bukanlah sengaja keluar menonton wayang dan sebagainya. Contoh percampuran dalam keadaan yang diperlukan ialah dengan tujuan perubatan, mengajar dan sebagainya. Ingat tak tadi yang Ustazah bagi contoh kan? Kita terpaksa untuk, doktor perempuan terpaksa untuk merawat pesakit lelaki. Itu keperluan, itu terdesak. Okay, kalau cikgu perempuan ajar pelajar-pelajar lelaki. Okay, itu contohnya. Okay, nombor 4, tidak menimbulkan fitnah. Percampuran yang tidak menimbulkan sebarang fitnah. Contohnya apa? Contohnya kalau sekiranya awak bercampur ataupun awak bergaul untuk perkara-perkara syar'i, macam contohnya pergi dakwah kan, nak pergi street dakwah kan,
Syuk dakwah kita akan berjumpa dengan non-Muslim. Tapi dalam masa yang sama tim kita tu ada lelaki dan perempuan. Kita bukan saja, kita nak usaha sebarkan Islam. Benda tu bukan fitnah. Okey, itu contoh dia. Okey, seterusnya. Okey, nombor 5. Menjaga adab. Maksudnya apa? Contohnya menundukkan pandangan. Okey, kalau ikutkan pada dalil ni, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Nampak tak kat sini? Adilnya kan Allah. Ya lelaki Allah pesan, yang perempuan pun Allah pesan. Bukan selama ni kan biasa kan dengar, alah orang lelaki tu yang tak jaga pandangan. Kan? Dia bukan setakat pada orang lelaki saja. Orang perempuan pun Allah kurniakan nafsu juga. Maka kita pun sama-sama kena menyekat pandangan kita, kita pelihara kehormatan kita. Okey. Okay. Seterusnya menutup aurat. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Surah An-Nur ayat 31. Memperlihatkan, jangan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Sebab itulah Allah wajibkan kita tutup seluruh anggota badan kita kecuali muka dan tapak tangan. Tutup aurat. Tutup aurat kita. Seterusnya, pergerakan yang tidak menggoda. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Surah An-Nur ayat 31. Sebab itulah kita sebolehnya bila berjalan, elakkan daripada kita punya pergerakan tu didengari orang lain kan. Carilah bagaimana cara sekalipun. Kan? Mungkin kasutnya, mungkin jangan ada rantai kaki. Elakkan pergerakan seperti itu. Okay, dan akhir sekali, bersuara tegas di dalam pertuturan. Janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja ataupun mendayu-dayu lah kan semasa bercakap dengan lelaki asing. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya ataupun menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik iaitu sesuai dan sopan. Surah Al-Ahzab ayat 32. Kat sini pun Allah ajar kita bercakap kalau dalam kelas sesama kawan-kawan kelas, jangan macam suara merengek-rengek kan. Kita cakap-cakap biasa. Cakap bersopan tapi masih ada ketegasan. Itu maksudnya. Bukannya garang semacam apa nak apa. Bukan macam tu. Tapi maksudnya kita bercakap dia. Okey, apa dia? Tanya dengan elok, bercakap dengan elok. Jelas tapi bersopan. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah cerita dah pengertian, kita dah cerita dah dalil, apa dia isu dia, apa cara pergaulan yang Allah benarkan. Kita tengok sedikit cara untuk bantu diri kita mengelak daripada maksiat. Ini terbahagi pada dua. Dalaman kita, luaran kita. Okay, dalaman kita contoh. Kita perlu konsisten minta pertolongan daripada Allah. Minta pertolongan, minta perlindungan daripada Allah supaya Allah pelihara diri kita daripada benda-benda maksiat. Benda ni, doa ni kita kena sentiasa lazimi. Lepas solat ke ataupun waktu kita nak bangun solat malam, qiyam kan. Sentiasa minta daripada Allah. Doa, doa dan doa. Allah pelihara diri kita, hidup kita, keluarga kita daripada benda-benda maksiat. Okay, itu yang nombor 1. Nombor 2, baca Al-Quran dengan maksud. Okay. Bila kita baca Al-Quran dengan maksud, dengan terjemahan, baru kita faham apa yang Allah nak sampaikan pada kita dengan perantaraan Quran yang kita baca. Baru kita rasa feel kan baca Al-Quran tu. Okay, itu nombor 2. Nombor 3, solat. Jaga solat, jaga solat, jaga solat. Ini selalu Ustazah tekan. Ustazah pun ingatkan untuk diri Ustazah. Kita insya-Allah kita akan diberi kekuatan yang luar biasa bila mana kita jadi orang yang menjaga solat ni. Sebab itulah kita punya talian hayat untuk berhubung dengan Allah SWT.
Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad kan. Kita ada solat, kita bila mana kita amalkan solat, Allah redha, insya-Allah ia akan sama-sama bantu kita untuk elak daripada buat maksiat. Okay, nombor 3. Nombor 4, puasa. Kenapa puasa ni boleh bantu daripada elak maksiat? Sebab bila mana kita berpuasa, dia akan menyebabkan kita ni, dia akan mengecilkan nafsu kita. Dia akan mengendurkan kita punya nafsu. Sebab itulah, sebab kita tak ingat benda-benda yang lara-lara. Sebab perut kita lapar, badan kita penat kan. Jadi dengan cara puasa, sedikit sebanyak dia bantu kita untuk elak buat maksiat. Okay, seterusnya, ingat Allah sentiasa lihat kita. Macam CCTV. Kalau kita berada dalam satu bilik, lepas tu ada CCTV, berani ke kita nak buat benda-benda yang tak bagus? Tak kan, sebab kita tahu, oh ni CCTV ni mungkin cikgu tengok kita, kan, mak bapak tengok kita. Sama juga macam perasaan merasakan Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu akan menjadikan kita rasa takut nak buat maksiat. Okay, seterusnya, cinta Allah dan Rasul. Macam mana cara kita nak cinta Allah dan Rasul? Kita ikut apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, kan? Dan akhir sekali ingat mati. Kalau kita tahu yang kita ni akan mati pada bila-bila masa, takut-takut mungkin kita akan mati pada petang ni ke, malam ni ke, lepas habis qiyam, lepas habis kita punya online ni ke, berani ke untuk kita buat maksiat? Kita takut untuk buat maksiat. Ustazah ingatkan diri Ustazah juga. Kita sama-sama saling mengingati. Okey, itu dalaman. Kalau luaran, hadir majlis ilmu. Apa penting dia? Sebab bila kita hadir majlis ilmu secara tidak langsung, kita sentiasa dengar peringatan daripada ustaz-ustazah, kita dengar peringatan yang berguna daripada majlis ilmu tu kan. Secara tak langsung benda tu akan refresh. Okay, tak boleh buat benda ni, kena jaga macam ni. Okay, kita akan sentiasa ingat, perbaharui ilmu kita. Okay, seterusnya, sebarkan mesej Islam. Okay, maksudnya kita sendiri berperanan untuk sampaikan dakwah kepada orang lain. Okay, ataupun kita bincang masalah kita dengan kawan-kawan supaya kita ni tak buat tindakan yang melulu. Kan? Kita bincang supaya ada orang lain boleh bantu untuk kita hindari daripada maksiat. Kan? Okay, seterusnya, sibukkan diri dengan aktiviti. Kalau macam contoh, waktu PKP ni kan, duduk kat rumah, mungkin ada kelas online tapi sebab kita duduk sendiri-sendiri, kadang-kadang terpulang pada kita nak join kelas atau tak, itu atas diri kita sendiri kan. Itu menyebabkan kita rasa macam tak ada dah sibuk sangat, okey je duduk kat rumah ni, tak sibuk sangat. Bahayanya diri kita pada masa tersebut sebab kita rasa apa? Kita ada rasa kita ada banyak masa lapang. Okey. Tak boleh macam tu. Kita kena pastikan diri kita sentiasa sibuk untuk buat apa-apa aktiviti yang berfaedah. Seterusnya, elakkan bersendirian. Sebab apa? Contoh kalau zaman sekarang ni kan, bahayanya gadget bila dipegang oleh anak-anak kan, tanpa pemantauan daripada mak bapak. Okay, kita nak scroll apa pun, kita rasa macam bukannya mak abah tahu pun. Itu bahayalah. Kalau kita rasakan bahawa kita ni dah mula buat benda-benda yang tak baik ketika kita berseorangan, cuba cari jalan supaya kita jangan duduk sorang-sorang. Okay? Mungkin kita join ahli keluarga kita yang lain. Mungkin pergi kat dapur, tolong mak, tolong ayah dan sebagainya. Dan akhir sekali kawan dengan orang-orang yang baik. Mudah kan nak faham. Teman yang baik akan memastikan kita pun sama-sama jadi baik macam mereka. Okay? Seterusnya. Inilah kaitannya yang Ustazah kata tadi. Masa lapang yang kadang-kadang membahayakan diri kita. Pemuda dan waktu lapang adalah permulaan bagi maksiat. Sebab kita senang nak buat benda-benda yang tak baik kan. Okay, so rancanglah cuti anda dengan aktiviti yang menaikkan iman kerana syaitan juga telah merancangkan sesuatu untuk anda. Takutnya bila kita tengok tu kan, maknanya ada makhluk lain yang plan untuk diri kita. Dia plan untuk kita. So cepat-cepat kita kena bantu diri kita plan kehidupan kita seharian macam mana supaya kita tak terdorong untuk buat maksiat. Okey, seterusnya. Okey, ni kalau pelajar sekolah hidayah rasanya dah familiar sangatlah dengan tangga-tangga ni kan. 7 maratib amal.
Okay, mula dengan individu Muslim, Baitul Muslim, masyarakat Muslim, kerajaan Islam, daulat Islam, empayar Islam, Ustaziatul Alam. Kita sebagai individu Muslim pun kita kena pastikan kita memenuhi muasafat tarbiyah tu. Akidah yang mantap, ibadah yang sahih dan sebagainya tu lah. Maknanya nak kata Antuna sekarang berada dekat sekolah hidayah selagi mana Allah berikan izin, Allah berikan keistimewaan berada di sekolah hidayah. Cubalah gali ilmu-ilmu ni, cubalah pastikan diri kita ni di top up dengan muasafat tarbiyah ni. Jadikan diri kita ni individu Muslim yang betul-betul mantap. Okey, caranya macam mana? Mungkin salah satu yang asatizah usahakan, contoh nak pastikan Antuna berada dekat dalam qiyamul lail yang malam ni kan. Itulah salah satu contohnya. Okey, kita memenuhi 7 maratib amal ni, kita memenuhi muasafat tarbiyah ni. Okey, seterusnya. Okey, kita ambil masa sekejap. Tengok gambar tu. Apa yang Antuna faham kat situ nampak macam ada kawasan perumahan yang banyak kan. Okay, banyak kawasan perumahan. Lepas tu kawasan lain semua sedang kita kata apa panas kan. Tengah bawah panas terik matahari. Tiba-tiba ada satu kawasan tu ada awan pula datang. Betul-betul berada dekat kawasan itu saja. Awannya setumpuk je kat situ kan. Sikit aja. Dan kalau kita ni diberi peluang untuk pilih antara duduk dekat bawah panas terik matahari dengan duduk dekat bawah naungan awan tu, mana satu kita nak pilih? Mestilah nak duduk bawah awan kan. Kita rasa redup, kita rasa tenang. Contoh kalau sekiranya waktu tu kena hari sukan tahunan, pukul 11.30 pun matahari dah terpacak. Lepas tu pula kena lari berapa kilometer. Allahuakbar. Kan panas tak tahan kan. Kalau sekiranya ada awan, rasa macam okey, rasa seronok kan. Ustazah nak cakap kat sini, beruntungnya jika kita dinaungi. Kalau dekat dunia ni pun kita rasa beruntung, seronoknya redup, seronoknya tak adalah panas sangat kan. Kita rasa beruntung, lagi-lagi pula kalau kita berada di akhirat nanti. Okay, apa kaitan dia? Okay, next kita tengok. Okay, kat sini ada 7 golongan yang Allah naungi dengan naungannya pada hari yang tidak dapat memberikan naungan melainkan naungannya. Waktu dekat pada mahsyar nanti anak-anak. Okay, yang pertama kelompok pemimpin yang adil. Kedua, pemuda atau pemudi, lelaki atau perempuan lah, yang hidupnya tumbuh membesar dengan dalam ketaatan kepada Tuhannya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terikat atau terpaut pada masjid. Okay, nombor 4, 2 lelaki atau 2 perempuan yang saling mengasihi. Contohnya awak, Antuna, kawan dengan orang perempuan, ataupun yang lelaki yang lain, Aulad kawan dengan lelaki kan. Kita sama-sama jantina berkawan. Kita sayang kawan perempuan kita kerana Allah. Kita jumpa dia pun kerana kita rasa ini Allah suka. Kalau kita berpisah dengan dia pun kerana Allah juga. Kita berukhuwah dengan dia, bertemu berpisah kerana Allah. Ini pun Allah naungi masa dekat akhirat nanti. Okay, seterusnya lelaki atau perempuan yang diajak berzina oleh perempuan atau lelaki yang berkedudukan dan cantik atau kacak. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Inni akhafullah. Okay. Peluang tu ada tapi dia kuat semangat, dia usaha untuk tolak ajakan tu. Okay. Seterusnya lelaki atau perempuan yang menyembunyikan perbuatan sedekahnya sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini golongan orang yang suka bersedekah. Dan akhir sekali, lelaki atau perempuan yang mengingati Allah secara sendirian sehingga menitislah air matanya. Okay, ni adalah orang-orang yang selalu mungkin solat malam, qiyam, sentiasa tahajud, sentiasa doa, minta supaya Allah ampunkan dia kan. Okay, kenapa Ustazah highlightkan dalil ni dengan tajuk kita hari ni? Kita tengok apa yang ada kaitan. Tengok yang nombor 4 tadi tu kan. Itu pasal konsep ukhuwah. Okay, yang nombor 5 tu mungkin dia ada ajakan untuk berhalwat tapi dia tolak. Dia tolak. Orang lelaki umpan dia nak bagi coklat ke, nak bagi teddy bear ke, nak bagi apa-apa ke, puji dia macam-macam ke.
tapi dia usaha untuk hindarkan diri dia daripada benda maksiat tu. So nak kata beruntungnya kita kalau kita jadi orang yang kuat, kita cuba hindarkan diri kita daripada keadaan maksiat tu. Okey, seterusnya. Sorry boys, no couple. Simple kan, tapi mudah difahami. Ustazah harapkan, setakat ini itu sajalah penyampaian Ustazah. Ustazah harapkan apa yang Ustazah sampaikan ni membuatkan anak-anak banat berfikir. Secara rasional. Mungkin dah hidup selama 11 tahun, dah hidup selama 12 tahun. Sepanjang kehidupan kita ni, kita sentiasa ada ruang bergaul antara lelaki dan perempuan. Tapi adakah pergaulan kita tu Allah redha? Kan? Tengok pada situasi tadi antara ikhtilat, ukhuwah, halwat, ada tak kita terjebak dengan benda-benda yang Allah tak redha? Kita gunakan akal kita, kita gunakan kemampuan kita untuk berfikir, bertanya pada hati kita, kita usaha untuk jadikan diri kita berubah lebih baik selepas ini. Kalau sebelum ni kita pernah buat benda-benda yang tak sepatutnya, maksiat, kita cepat-cepat bertaubat pada Allah, minta Allah terima taubat kita, moga Allah ampunkan kita tak buat benda-benda tak baik, dan lepas ni kita berubah jadi lebih baik. Ustazah pun nasihatkan diri Ustazah juga, sebab proses kehidupan kita ni kan sentiasa naik turun kan, naik turun yang yazid yang kurs. Ada sekejap kita buat benda yang baik, ada masa kadang-kadang kita terikut dengan ajakan syaitan. Tapi proses untuk sentiasa bertaubat tu kena sentiasa buat. Okey, anak-anak. Ustazah minta maaf atas segala kekurangan untuk program kita hari ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Itu saja daripada Ustazah. Terima kasih banyak atas jemputan. Doakan yang baik-baiklah untuk kita semua ya, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ustazah Wan Aisyah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakillah diucapkan pada Ustazah Nurhaihan. Di atas penyampaian ceramah lah yang bertajuk menjaga maruah diri. InsyaAllah so dapatlah Ustazah buat sedikit kesimpulan So kalau kita tengok tadi banyak petikan ataupun ayat-ayat daripada Al-Quran ni, perintah untuk kita menjaga maruah diri, untuk kita menjaga aurat dalam Al-Quran ni banyak disebutkan oleh Ustazah Raihan kan. Di antaranya labuhkanlah tudung kita. Sebab perempuan ni tak sama dengan lelaki kan. So kita ada batas-batas aurat yang kita kena jagalah. So Ustazah ambil sikit. So kesimpulan macam mana kita nak jaga maruah diri. So kita boleh elakkan maksiat melalui dua lah tadi. Kalau kita tengok slide Ustazah Raihan tadi, melalui cara dalaman dengan luaran. So kalau dalaman tu banyakkan berzikir, baca Al-Quran dan sentiasa menyiati Allah. Kalau luaran tu pilihlah teman-teman yang sangat baik, yang boleh mengajak kita ke arah kebaikan. Seperti kata hadis Nabi, kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, so kita akan terkena percikan wangi tu pada badan kita, pakaian kita kan. So kalau kita kawan dengan orang yang tukang besi, so badan pakaian baju kita pun akan berlubang-lubang. Hasil daripada kita berkawan dengan mereka lah. Suka Ustazah nak ingatkan, so program Qiyam kita tidak berakhir di sini. InsyaAllah kalau dalam jadual, so dalam pukul 5 pagi nanti anak-anak akan diminta untuk solat tahajud, taubat, sunat hajat, solat witir dan subuh digalakkan untuk solat berjamaah lah. Anak-anak juga perlulah membaca maksud pada waktu pagi lah. Ustazah juga ingin tekankan kat sini, pihak sekolah akan mengadakan link kehadiran. So nanti anak akan boleh isilah link kehadiran tersebut dan boleh senaraikanlah isi-isi penting yang terdapat dalam ceramah ini insyaAllah. So kita tutup majlis kita pada malam ini dengan membaca surat tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.